dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiap-tiap orang Islam tu ada dua tanda yang besar, istislam wal inqiyad, iaitu menerima apa yang Nabi bawa dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tentu tanda Islam tu di situ. Jadi bukan Islam tu agama. Agama lain pula ad-din ma syara'allah min lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-din, agama itu ialah ma syara'allah, sekalian hukum yang keluar daripada min lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ni hukum yang keluar daripada mulut Nabi, itu agama. Tapi Islam al-istislam wal inqiyad. Islam iaitu menerima dan taat. Terima apa yang Nabi bawa dan taat kepada Allah. Kalau dia terima apa yang Nabi bawa tapi tidak taat kepada Allah, maknanya dia belum Islam lagi. Kan? Dia baik dengan manusia tapi tak sembahyang, tak ada hubungan dengan Allah SWT, maka dia belum lagi Islam. Adapun keimanan pula, al-iman, al-kamalul haq. Iman ialah kesempurnaan pada kepercayaan. Jadi kalau dia sempurna percaya bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan, dia telah beriman. Dia sempurna percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh dan hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah keimanan. Dia telah menyempurnakan keimanannya pada dua kalimah yang perlu dia nak ketahui, dia imani, dia kuatkan, yakni dia i'tiqadkan dengan putus di dalam dua bahagian itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dua benda. Jadi orang masuk syurga ni innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang masuk syurga tu siapa? Amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Dua aja. Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Masuk dalam syurga Firdaus. Khalidina fiha. Saat ditanya kepada mereka mau tak keluar daripada syurga tu, la yabghuna anha wala. Tidak ada orang yang nak keluar daripada syurga tu. Jadi kita sedang berusaha sedang berusaha menguatkan keimanan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala-galanya. Menjazamkan hati dengan kuat, menetapkan dengan hati. La tataharraku zaratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun di atas muka bumi ini kerana melainkan dengan digerakkan oleh Allah. Sakit juga diberi Allah, hujan diberi Allah, banjir diberi Allah. Sekalian nikmat, sekalian ujian dikurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni yang sedang diperkuatkan dalam hati supaya kita terus hidup di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperlakukan sekalian yang dia bawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tak mau menyesal macam mana orang kafir. Orang kafir bila sampai di padang mahsyar dia bagi tahu dekat Allah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir sampai pada pasir dia kata dekat Allah, ya laitani, wahai Tuhan, kuntu turaba, bagi kami ni jadi tanah, bagi orang Islam pijak tak apa. Dia beritahu kat Tuhan. Sebab dia kecewa dah. Ya laitani kuntu turaba. Kan? Begitu dengan orang Islam enggak ada sampai depan Allah, ashabul yamin ma ashabul yamin. Ambil amalan tangan kanan dengan keadaan senyum dan pusing ke belakang. Jumpa di syurga. Ashabus shimal ma ashabus shimal. Ambil tangan kiri, tangan tak mau pi. Tapi Allah Ta'ala paksa tangan tu ambil juga. 500 tahun perjalanan nak sampai ke neraka, dah rasa ada panas di muka. Tengok belakang tak mau dah. Fi samumin wa hamin ghillim min yahmum la baridin wala karim. Hari itu tidak la baridin wala karim, tidak ada lagi kasih sayang Allah terhadap mereka. Jadi sampai di padang mahsyar tidak ada lagi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah Taala yang sebenar di dunia. Di dunia ni adalah kasih sayang Allah yang banyak untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak menyesal di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung pengajian kitab Qaul Tam fil Ahkam al-Ma'mum wal Imam. Qaul yang menceritakan tentang hukum pada makmum dan imam. Baik, sebelum ni kita dah cerita dah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sampai kiamat pun takkan selesai masalah sembahyang ni. Sampai kiamat pun tak selesai. Sehingga mana mereka dihimpunkan dengan 73 jenis sembahyang kerana 73 golongan, 73 jenis manusia. Perangai manusia 25 jenis perangai. Yang mana sembahyang ni takkan selesai sampai mana? Sampailah kiamat. Jadi sebab tu kita belajar supaya ada sanad dan sandaran si Allah Subhanahu supaya kita selamat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif au qala muallif rahimahullah taala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang keempat, yang ini tidak sunat tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diiqamatkan. Tidak ada sunat pada untuk sembahyang tahiyatul masjid. Sunat hukum taklifiyah. Sunat ialah perbuatan yang apabila mana dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi jika dilakukan dengan salah, berdosa. Kalau sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi kalau buat salah, berdosa. Nak buat jadi salah, dosa. Yang dia kata bila dah qomat tak ada dah sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid hukum dia sunat. Bila buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi tengah-tengah orang qomat dia sembahyang tahiyatul masjid, dia mula sembahyang, bukan dia sedang sembahyang. Kalau dia sedang sembahyang, diteruskan, dipersilakan. Kemudian yang ada ilmu sikit ni jangan memandang hina kepada mereka. Kadang-kadang dia ada ilmu sikit baru mengaji, dia relin orang tengah sembahyang tahiyatul masjid. Tak bila duk qomat. Kelibat itu. Baik. Jadi bila dia buat salah, dosa. Apa saja perkara sunat, apabila mana dilakukan salah, dosa. Ni tuan-tuan bukan dekat perkara sunat, perkara wajib. Hari ni penerbangan terakhir rakyat Malaysia daripada Mekah balik mai ke Malaysia. Alhamdulillah, semua selesai masalah. Yang tak selesai hadut telefon 2-3 orang tu. Tak selesai apa? Gagah. Kata dah sabar duduk, jangan melontak lagi, lagi tak subuh, jangan melontak lagi. Tak. Depa tak tahu. Betul apa? Teksi 25 rial lah, keluar pergi melontak. Mana cukup jam? Tak, dia kata maghrib ni masuk dah. Lah orang abang tak boleh lah. Tak lagi tak cukup 5 jam ke 7 jam duduk di Mina. Nak bermalam di Mina tu, mabit di Mina tu tak duduk itu cukup 5 jam ke 7 jam tak boleh keluar. Mereka tak kira jam, dia kira masuk maghrib, dia kata dah hari yang lain dah. Tak boleh. Lepas tu bila orang suruh bayar 300, dia kata duit nak main mana? Lain pula tuan-tuan orang daripada negara yang lain. Mereka ada cara-cara mereka yang lain. Kita tak boleh shortcut macam tu. Duduk di Arafah sempurna, pergi Muzdalifah sempurna, sampai di Mina tengok Haji Furada belah, dia pun ikut. Jangan keluar, tunggu dah pergi dengan tabung haji, selesai dah masalah sebenarnya. Tunggulah arahan. Sana pun dia nak abang, dia di sini, nanti dia duduk di Penang, dia anak hantu ni ibu apa-apa, dia di sana pun dia nak buat macam tu, mana nak boleh. Kan? Di sini dia abang dia tak ada ranjau, dia terjun bangunan, mandi minyak, dia nak pergi sana, dia nak buat macam tu, mana nak boleh. Kan? Dia kena bayar ikhtisar. Dia tak bayar, sekok kambing, haji tak ada. 6 perkara. Saya bak dah itu. Tentang haji ni, kita perhati betul-betul 6 perkara ni. Pertama, niat dengan ihram. Kedua, Arafah. 3, Muzdalifah. Keempat, Mina. Kelima, ni apa tu? Allahumma salli. Tawaf. Ifadah, tawaf rukun. Tawaf ifadah, tawaf rukun. Lepas pada melontak yang pertama tu, dia akan patah balik pergi di Mekah, tawaf ifadah. Nafas awal. Betul bang? Lepas pada melontak, dia pergi balik tawaf ifadah. Dia pergi tawaf ifadah. Jadi tawaf rukun bagi haji. Kena buat. Tak buat tak ada haji. Kemudian cukup. Kemudian cukup. Sa'i tak? Pasal sa'i sebelum haji kita boleh buat sa'i dulu. Sa'i haji dia boleh buat sebelum masuk waktu haji. Sa'i haji dia special sikit. Boleh tengok kita Al-Mu'in wal Mubin, dia cerita tentang bab tu. Kita boleh buat sa'i dulu kalau kita sampai awal. Kita boleh buat sa'i dulu. Jadi duduk 6 perkara ni tak ada dam. Belagak yang syok dia telefon dia bang, dia tak tahu tak. Saya keluar awal pasal apa? Dia kata teksi 25 rial ya. Saya kata apa tak kata.
Dia merasa dia pandai dah tu, keluar dia tak tahu 25 riyal tu nak rugi pula tu ada 300 lebih. Baru ni jatuh teruk kat duit. Berapa? Sekitar kita RM13, dia RM10. Maknanya tak ada RM3 lah. Oi, kuat kau. Kat biar aku balik lah. Tapi tak apa, kat biar tak pergi shopping tak apa. Tapi bagus trik ni, saya duk perhati tengok ah. Tabung haji nanti panggil dia pergi duduk satu bilik briefing. Jangan keluar shopping, jangan keluar shopping. Selang 2 hari ada kuliah. Selang 2 hari ada ceramah dia nak. Kan? Tapi kalau hak pihak jenis tu dia duduk gitu nak. Kemudian saya tanya jemaah haji tahun ni pergi balik bawa apa? Dia kata balik banyak bawa teh. Teh uncang. Jemaah haji duduk satu bilik kan? 4 orang. Katil ada 5. Dia bubuh teh, dia bubuh gula. Dia bubuh teh dengan gula. Jadinya suruh minum waktu lah. Jadi bila balik dia tak minum, ambil tu semua boleh ambil. Jadi saya tanya lah, tahun ni balik haji dapat apa? Dia abang tu dapat teh Ustaz. Lah ni duk minum teh Arab, teh Cameron Highland tak minum lah. Nak? Betul kat biar dalam bilik ada teh dengan gula, dia bubuh tiap-tiap tu tempat. Nak? RM30,850. Dah. Oh, bilik awal. Allah. Aduh. Yang tu lagi letih. Visa tak ada. Tapi dia lepas masuk, visa tak ada. Tapi mengharap keajaiban lah yang tu. Setengah-tengah ada di sana jenis nek ke berada. Kan? Itu mengharap keajaiban lah. Boleh menyorok buah pokok mambu tu selesai. Pohon Soekarno dia panggil. Kan? Pasal Soekarno yang tanam pokok tu di Mekah. Tanah pun ambil di Indonesia. Nak? Ni hebat Soekarno. Bawa tanah, bawa pokok kan? Bambu tanam di sana. Padang Arafah. Sekali Tok Guru Haji Hayat Jabat Ajab mengajak, dia kata apa? Tanda kiamat ialah apabila mana Padang Arafah tu ditumbuhi tumbuhan yang hijau dan pokoknya semakin besar. Tak tengok pokok tu. Nak? Masa tu nak. Lah ni ukuh, tengok depa ukuh tak panas sangat dah. Nak? Kalau nak ukuh seduk redup elok tu kena duk VIP je. Redup dia ada kemah ukuh. Lepas tu VIP pula dia melontak pun pakai helikopter. Satu macam ya. Cik kurung. Rupanya lah ni tempat melontak tu dia buat satu tingkat lagi, jadi 4 tingkat. Saya tengok atas tu Masya Allah satu tempat parking helikopter. Cik turun orang kaya ni, cik melontak. Oh ya Rabbi lakal hamd lakal syukur. Saya kata bahagia jadi orang kaya ni kan. Ibadah pun senang. Tapi di sana wallahu taala lah. Ni agung bi dia naik helikopter dia parking tu. Syok. Bila kita nak boleh jadi agung balik syurga duk boleh jadi agung atas dunia. Nak? Hari ni tak boleh lagi. Makan pun duk pikut tu, saya pergi pikut tu, kena naik ke atas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak? Mudahan Allah Taala bagi kemudahan insya-Allah. Kenalan teringin kan tu. Kalau Tuhan boleh tukar kita pergi jadi agung, saya abang Man mau. Yang telefon. Seminggu juga patut Tuhan tak bagi. Dia nak karau. Ambil sikit-sikit dah. Tak boleh. Baik, waqala musannif rahimahullah taala, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diiqamatkan. Qala musannif rahimahullah taala, jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat. Tukang qamat sedang berqamat ni atas kuasa imam. Imam tengok muka Tok Bilal, dia angguk baru Tok Bilal boleh qamat. Nak? Kalau ikut sebetul dia lah, tapi tak apa kan. Yang tu dapat kat Tok Bilal tu, dia nak qamat cuma jangan Tok Bilal dia balas kuasa begitu Tok Imam lah. Ni pada ni boleh kata pini, boleh kata kamjat dengan kaki. Dah ni cerita ni macam ni, dia balas Tok Imam yang kuasa je nah. Dia pegang mikrofon, dia tengok belakang. Sop. Tok Bilal dia tak ada kuasa tu sebenarnya, dan berdosa dia buat je tu.
Tu bila dia tak ada kuasa nak panggil orang sah tak ada kuasa. Dia kerja dia khomat dengan azan saja. Nak tapi hari tu satu macam punya jubah romai punya duk ada. Kan? Minyak atak 1000 bunga. Dia lain sikit. Dia share dah mari. Nak? Dia tengok belakang sah. Dia tak tahu kata dosa dah, tu tak boleh. Nak? Qala musannif rahimahullah taala. Maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid kerana berpandukan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza uqimatis salah fala salatan illa maktubah. Nah, artinya apabila sembahyang telah diiqamatkan maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang yang fardu jua. Nah, daripada setengah hadis sekian banyak menceritakan mengkhabarkan tentang bahkan pada orang yang sembahyang seorang diri, apabila mana dia khomat bagi sembahyang berjamaah, maka harus padanya untuk memberhentikan solat itu dan mengambil yang lebih baik. Berhenti sembahyang tu dan masuk pada sembahyang yang secara berjamaah. Jadi dia berhenti sembahyang hak dia sembahyang seorang-seorang, mai sembahyang berjamaah. Baik. Jadi maka apabila mana sembahyang telah dikhamatkan, maka tidak ada sembahyang yang lain melainkan sembahyang yang wajib. Dan telah diterangkan dengan demikian oleh Al-Muhamili, kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Tetap berdiri pada orang yang datang lambat. Jadi orang yang datang lambat ni tadi, dia tetap berdiri dia tak boleh sembahyang sunat dah. Sampai orang habis khamat terus sembahyang wajib. Dan maksud dia kata dia tetap berdiri. Demikian berkata pengarang kita Al-Kifayah dan berkata Al-Hanati dalam fatwanya, jika masuk seorang itu ke dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan ia hendaklah duduk, dan apabila selesai daripada qamat barulah ia bangun semula untuk bersembahyang. Baik, ni pada pendapat yang kedua. Kedua-duanya adalah baik. Dia main-main orang tengah qamat dia berdiri. Ni satu pendapat. Yang kedua, dia mai orang tengah qamat dia duduk. Ni dua pendapat. Okey, pasal apa dia berlaku dua pendapat tu? Perselisihan tu pendapat tu berlaku kerana yang datang yang berdiri ni tadi dalam keadaan tenang. Dia mai dia tenang, tak ada masalah apa. Jadi dia tetap berdiri sambil menunggu dalam keadaan yang tenang. Yang mai Rasulullah suruh duduk ni sebab apa? Dia mai dalam keadaan penat ataupun daripada laluan yang jauh, maka Rasulullah suruh dia duduk. Habis baru dia bangun. Jadi terbahagi kepada dua ni di atas sebab tu. Bukan saja-saja tak. Ulama ni tak akan buat saja-saja. Benda ni bukan saja-saja tak. Dia kata pasal apa? Kau ni berdiri dengar khumat, kau ni dengar khumat duduk. Ada pasal ada. Yang sampai-sampai dalam keadaan tenang, kan, mai macam Pak Ngah mai naik basikal relax kan. Yang kawan duduk di surau pun tengok menentang apa yang dia tunggang. Ini sampai tadi relax semua. Masuk-masuk orang komat, dia Pak Ngah pun duduk macam tu. Jadi harus bagi Pak Ngah berdiri macam tu, tunggu komat habis. Lepas tu pula kan, yang mai ni dalam keadaan kelang kabut. Kalut. Jadi kalut sampai penat, maka dia duduk untuk istirahat tu harus bagi dia. Lebih baik daripada dia berdiri tadi. Bila dia berdiri orang akan tengok dia, dia penat. Baik, habis selesai masalah tu. Sebelum tu kita dah hurai dah tentang bab tu. Bila qamat dialunkan, maka pada ketika mana kita harus bangun? Yang pertama, kata ulama yang pertama, bangun di ketika mana qamat mula diiqamatkan, bangun terus. Bagi siapa? Luqman Hakim kata bagi orang yang mempunyai masalah dalam belakang dan mengantuk, bangun terus bangun. Masa orang qamat tu. Kerana syaitan tidak akan masuk dalam tulang belulangnya. Dan orang mengantuk tu syaitan tidak akan masuk dalam hatinya. Dia mengantuk, bawa syaitan. Pak Ngah menguap pula. Tak, bukan kata kat Pak Ngah tak. Masa Pak Ngah mengantuk lah. Satu. Kemudian yang kedua, apabila mana disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bangun di ketika yang kedua pada saat qamat ni boleh bangun. Pertama tadi masa mula-mula qamat terus bangun. Yang kedua pada sebutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana menghormati syariat Muhammad yang dibawa dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, bangun apabila mana disuruh hayya 'ala solah. Pun boleh juga bangun. Keempat,
Apabila mana disebut qad qamatis salat, qad qamatis salah. Pun sunat juga bangun pada ketika itu. Dan terakhir bangun apabila mana setelah selesai qamat. Itu bagi orang tua yang uzur. Bagi orang tua yang uzur bangun pada ketika itu. Jadi tak ada masalah nak bangun waktu bila pun. Perkara-perkara khilaf, perkara-perkara kecil macam ni kita tak perlu bergaduh. Kan? Macam kemarin kawan saya buat qiyam solat. Saya kata ke dia, hurai apa pasal takbir panjang-panjang. Dia bukan hurai pasal takbir. Dia hurai pasal angkat tangan. Angkat tangan kan sunat. Bila disebut takbiratul ihram, tengok betul-betul yang kita. Takbiratul ihram ialah menyebut kalimah Allahu Akbar dengan sempurna. Kan? Serta diiringi dengan niat. Jadi cerita tu sudah. Cerita angkat tangan ni, kan? Tak boleh kita ustaz tak boleh cari salah orang. Sekali orang tak main semayang, kita salah, kita berdosa. Sebab kita halau orang daripada rumah Allah. Tak boleh. Biar dia nak angkat tangan macam mana. Sebab tu kan khilaf. Benda sunat kecil-kecil, biar dia nak angkat macam mana pun. Kita pun tak tahu. Mungkin dia alim 4 mazhab, dia main-main tak angkat tangan. Pasal Turki tak angkat tangan. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu. Kan? Sekali kena dia Hanafi ke, dia kena Maliki ke, dia Hambali ke, angkat dekat sini ke. Kan? Sekali angkat teratur ke. Ada pula lagi dia fahaman teratur ya. Fahaman dulu kan. Apabila mana kamu mengangkat takbiratul ihram tu, tangan ni mesti setentang dengan bahu, setentang dengan cuping telinga teratur. Kan? Dia mengaji lagu tu. Dia pun ajak kawan dia lagu tu. Kawan dia orang Sabah baru masuk Islam. Dengan orang Sarawak, angkat tangan di bawah lah macam tu. Allahu Akbar. Pelik pula kenapa? Kan Sabah dengan Sarawak telinga panjang. Jadi kena angkat di bawah lah. Jadi macam-macam. Jadi tentang perbuatan yang khilaf tu tak payah hurai panjang-panjang. Jadi habis makan masa sehari. Saya kata kat dia, hang duk hurai bab angkat tangan habis makan masa sehari. Pasal apa nak cerita tentang perbandingan mazhab? Sedangkan benda tu tak menjadi satu masalah yang besar. Orang nak angkat je nak angkat, dia nak angkat macam tu tak apa. Jangan dia sepak orang sebelah sudah. Nak terpulang dia. Kecuali dia menggunakan gerakan yang banyak, tak boleh. Macam saya jumpa tu di situ, tempat di Selama. Pak cik tu, dia imam. Saya tak bergaduh dengan dia, tapi saya gelak dia marah kat saya, dia marah. Dia pergi subuh, saya tak dan subuh tu. Pipi dia angkat takbir sembahyang subuh. Saya duduk dengar, usolli Allah. Dia buat tangan je tu. Allahu Akbar. Saya syok lah hati saya. Macam mana pun nak sembahyang dengan dia. Lepas tu saya pun duk kata, mungkin ada satu benda yang saya tak tahu. Tiap-tiap orang yang kita jumpa ni mesti ada satu special yang Allah Ta'ala bagi kat dia, yang Allah Ta'ala tak bagi. Tak apa, sembahyang dulu. Sekali habis sembahyang tanya. Jadi saya habis sembahyang tanya, Imam, saya nak pergi kuliah sana, nak pergi sana, tapi saya nak tanya Tok Imam dulu soalan. Dia kata bagus lah. Dia kata hampa budak-budak mau tanya ni bagus. Saya dengar sejuk macam ada air ketul dalam perut. Belakang bila tanya dah, saya nak tanya Tok Imam lah. Yang Tok Imam angkat takbir Allahu Akbar tu, pasal apa kena buat macam tu? Tu dah dia kata mudah-mudah tak mengaji. Tu yang duk jadi bodoh tu, sembahyang tak sah duk jadi pasal tu. Kena balik. Yang tadi dia kata bagus tanya. Lepas tu dia kata tu dia mudah-mudah tak mengaji bodoh. Dia kata pula betul pula kan. Satu macam dia duk cerita kita tengok. Tapi tak kata apa. Waktu tu subuh dia sejuk kan. Jadi dia apa abang? Dia kata tu lah qasad ta'arud dengan ta'yin. Nampak tak? Jadi bila angkat tu di situ duk qasad ta'arud ta'yin ni, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan imam lillahi ta'ala. Dia pun angkat takbir Allah ni sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala bar sini. Kalau 5 waktu macam tu, jenis sapu minyak ni kat belakang ni. Minyak cap pala punya. Tarik urat pelikat Saya ada fikir lah yang ni kalau tak Syiah pun Aminah wadud. Pasal Syiah banyak kan. Kat belah tu lah Syiah Rafidah. Mula ada Syiah Imamiyah, lepas tu ada Syiah Zaidiyah. Saya dah ingat dia ni hak mana ni? Syiah Batiniyah tak boleh orang jenis orang tua-tua lah. Kan Syiah Zaidiyah ni mungkin dia ni boleh jadi Syiah Zaidiyah. Haidar kan. Jenis tu. Rupanya ada mana ngaji gitu.
Saya pun tak kata apa balik tu lah. Masa kita mengaji macam lain. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad menyahajakan. Maknanya perbuatan itu tidak dipaksa. Mai semayang mana ada orang paksa, tu qasad lah. Bangkit tu sahaja. Siapa dia paksa? Ta'arud mengetahui jenis sembahyang dan cara melaksanakan. Sembahyang tu sembahyang wajib. Macam mana nak laksanakan sembahyang tu? 3 rakaat sembahyang maghrib. Ta'arud. Takkan nak pergi pukul 7 nak sembahyang isyak kot. Takkan nak pergi sembahyang subuh kot. Tentu dah nak sembahyang maghrib kan. Tahu dah ta'arud. Dah ada ini. Ta'yin nyata masuk waktu. Cukup Mesti main sembahyang nyata. Maknanya ada dari sini qasad, ta'arud, ta'yin. Bila angkat takbir Allah, apa yang dia ada lintas cukup. Yang tu ialah. Kan? Kita tak boleh sebut di mulut duk sahaja aku tak, sebab apa? Hakikat niat tu, an-niyatu biqalbi bila harfin wala zarfin. Bermula niat itu dalam hati, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau cakaplah hati pun ada suara hati. Ada suara huruf tak boleh bila harfin wala zarfin, ataupun bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Maknanya dia merasakan perbuatan tu. Dia merasakan perbuatan tu. Baik, kelas habis selesai masalah tu. Jadi dia kata apa? Apabila mana kita sampai hari Jumaat ke ataupun sembahyang-sembahyang yang lain, qamat sedang dikumandangkan, iqamah sedang dikumandangkan, tidak ada lagi sembahyang sunat yang namanya tahiyatul masjid, iaitu yang tidak ada sembahyang sunat. Setelah itu masjid tak ada juga. Sebab dah masuk waktu. Tak boleh lah. Yang sembahyang tu sebenarnya sembahyang sunat qabliyah. Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam sembahyang sunat ni ada satu sembahyang sunat, nama dia sembahyang sunat qabliyah kifafah ataupun sembahyang sunat qabliyah khafifah. Iaitu sembahyang sunat yang dilakukan dengan secara ringan tetapi tetap dilakukan. Apa dia? Apabila mana kamu sampai pada hari Jumaat sedang khatib berkhutbah, maka sembahyang sunat qabliyah Jumaat itu dipanggil sembahyang sunat qabliyah kifafah, iaitu baca Fatihah saja, rukuk baca sekali saja, sujud baca sekali saja, tahiyat sampai Allahumma salli alaihi wasallam saja. Itu dipanggil sembahyang sunat qabliyah kifafah. Sebab Nabi tak bawa kawan tu perang kalau dia tak sembahyang sunat qabliyah tu. Yang ada sembahyang sunat qabliyah. Yang tak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid setelah khatib tu memulakan rukun khutbah. Tak boleh. Dia mula rukun khutbah. Lepas tu satu kita pelik kan. Tapi lah ni tak ada dah. Ada 1-2 masjid yang ada. Bila khatib naik bagi salam, itu hak khatib dah. Jika khatib tu memulakan tugas dah. Kan? Lepas tu Tok Bilal akan azan dia. Azan kedua. Bila Tok Bilal azan, khatib, tempat khatib untuk baca khutbah dah. Hak khatib untuk baca khutbah. Tiba-tiba Tok Bilal pegang, ma'asyaral muslimin zumratal lil mu'minin rahimakumullah. Kan? Dia peringatkan supaya daripada hadis, daripada sekian-sekian, janganlah kamu berkata-kata. Jadi dia habaq kat orang jangan berkata-kata. Tapi dia berkata-kata, tu saya duk fikir nak kira macam mana. Dulu dia akan cakap benda tu sebelum dia azan. Jadi dia adalah hak dia. Bila dia cakap lepas dia azan, maknanya dia pun berkata-kata. Janganlah kamu berkata-kata kepada kawan kamu walaupun dengan perkataan diam. Nescaya luputlah pahala Jumaat tu. Habis tu hak dia kata tu lebih pada diam ni. Ni satu masalah. Masalah lain tu lagi biasalah. Masalah tabung. Masalah apa lagi? Masalah handphone, masalah tabung. Ada lagi satu saya nak sebut masalah apa ni? Masalah di antara doa di antara dua khutbah. Walaupun dulu ni macam-macam dah keluar fatwa. Orang yang nak tanda tangan dipersilakan. Yang tak mau tanda tangan pun dipersilakan. Kerana itu sunat saja doa. Tak ada masalah. Orang yang tanda tangan dia ada hujah dia. Kerana sunat berdoa menadah tangan. Orang yang tak mau tanda tangan pun ada dalil dia. Pasal apa? Kerana doa itu disunatkan kepada khatib untuk mendoakan muslimin dan muslimat. Bukan dia suruh kita tanda tangan tak. Jadi ada dua dah itu. Dua-dua betul. Tak ada siapa pun salah. Nak? Yang salah pada Ustaz, yang sebut amin.
Khatib baca doa di antara dua khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin, wal mu'minin, amin. Kata tak boleh, itu salah. Memang tak boleh bercakap. Lagi dia tak habis khutbah. Walaupun khutbah yang kedua tak boleh cakap. Dia tadah tangan tak apa, tak ada masalah. Itu dia ada yang main abang dia tadah tangan Ustaz. Dia tak amin. Lepas tu dia lena bunyi. Lena tak berdosa. Lena tak berdosa. Yang berdosa dia bila dia lena, tidak tetap babang punggung, lena dia jadi gitu. Jadi terangkat babang punggung ni, kerana mata adalah pengikat dua kemaluan. Jadi bila terangkat gitu, dia kena ambil semayang lain. Dia tidur dengan tidak tetap babang punggung, batal semayang. Yang ni paling banyak kali budak sekolah tapis pun terlangkuk gitu kak. Kadang-kadang kesian nak tengok ahli menerak dalam masjid, tapi nak kata apa tu. Nak depa lena lagi teruk budak sekolah tapis. Nak tu kalau saya pergi mengajar sekolah tapis, saya bang jangan lena hari Jumaat. Hari malam Jumaat apa lena cukup-cukup dah siap dah. Esok pun jangan lena di masjid, malu kat orang. Nak ni malam tak lena duk main. Betul esok pergi masjid main Jumaat, mata duk tu. Tak ada khutbah, mata duk tu dah. Oh. Lepas tu tidur dengan menyuluk dengan apa di masjid kan. Ada satu kes sekali budak tu kecil kat lagi, umur 6 tahun 7 tahun, pergi masjid, budak sekolah tahfiz hafal Quran, pergi tidur di masjid tu, dia balas kencing dah kapek masjid tu, lagi lingkup sekepin nak buka ganti. La ilaha illallah. Nak baik, tidur dengan tidak tetap babang punggung batal sembahyang tu. Nak tama batal sembahyang, keluar sesuatu daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Yang ghalib biasa keluar pada angin, lagi najis, lagi air, itu biasa. Yang luar biasa cacing, lagi batu, lagi darah, lagi nanah. Yang pertama keluar sesuatu daripada jalan depan atau jalan belakang, batal sembahyang. Yang kedua terbatalnya sembahyang kerana apa? Hilang akal, mabuk, gila, pitam, terlalu sakit, nak batal. Jadi dia balas minum air ketum dulu, kena ting, dia pergi sembahyang. Nak Patut Imam Sungai Petani tu khutbah 2 jam. Haduk ada melisah dah. Kita tak tahu, kata dia kena moru dulu. Itu hari Cokorai habis, dia balai moru dulu. Sana dia ada set moru, kopi, gudang garam sebatang RM14. Dia ada set Cokorai sama Mountain Dew, gudang garam sebatang RM15. Dia ada set. Jadi kita boleh pilih set A ke set B ke, boleh pilih. Kikapu ke. Saya pun tak tahu, kata lah ni dia punya teknologi canggih betul tu. Cuma saya lah ni tengah berusaha untuk mengislamkan dia. Saya tengah berusaha macam mana nak buat supaya ayat ketum ni boleh dibacakan 30 juzuk Quran. Saya akan usaha benda tu kan. Jadi kalau depa boleh buat set dengan Mountain Dew kan, apa bala semua, takkan kita tak boleh usaha tu kan. Ketum yang telah dibaca 30 juzuk Quran. Lepas tu yang ni ketum yang dicampur madu dan habatus sauda. Nampak ni kepala otak orang ni. Kepala otak orang ni ada dia gampik tu. Kalau kita tak mati, sama-sama kita tengok lepas ni. Dia nanti boleh keluar tu. Abang rasa macam mana? Balik kira macam mana? Air ketum yang dicampur madu, habatus sauda dan lemon. Dia boleh pergi tu. Di mana? Saya ingat Tok Imam esok pun jadi ejen. Jangan tak risau benda tu. Kan? Tanya Tok Imam dah. Saya hak ni stok habis. Tinggal hak ni lah. Yang ada campur habatus sauda. Kan? Yang kau ni nak tanya hak ori punya ada Tok Imam. Ori pun tak ada. Nah. Lah ni dunia kata apa dulu. Kena Tok Imam tu baca khutbah ber 2 jam. Balik. Hak yang kerja tu balik. Balik dengan orang nak masuk kerja. Jumaat apa pun tak mayang tu. Ya Tok Imam dia sendiri. Rupanya kawan steam. Dok layan pala. Patut khutbah pergi melelong-lelong, sat kena main ikut ni, sat kena pergi ikut tu. Tag memang tak pegang lah. Tag memang tak baca. Dia melilau pi ni. Daripada Sungai Petani ni keluar Sungai Lalang, dia naik pi pula sat kita Tuhan. Nak dia turun gurun, dia keluar balik. Nak tengok pada duduk tu, duduk bawah pun dia duduk tu. Bagi punya khutbah itu apa? Ekor pun tak tahu, kepala pun tak tahu, pangkai pun tak tahu. Sembahyang Jumaat pukul 2:45 kah? Kat pukul 3. Dia melelong.
Patutnya kau apa ni? Ada tu. Nak? Jadi kita pun tak mau macam tu. Lewat-lewat. Saya pun nak berhenti lah tu bunyi lah. Lagi di batas saya pun minum air ketung tak? Tak. Saya tak minum. Kisah ayak ni memang teringat Mamu Talam tu. Allah Rabbi. Tak apa Mamu. Ayak bergagar. Menerak dengan ayak bergagar tu. Qala musanni rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi dia kata di sini. Tidak ada sunat tahiyatul masjid ketika qomat dilaungkan. Khalas. Kemudian yang kelima. Saya tunggu. Kita berhenti. Janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempat ini biliknya. Tu imam ni dia ada nak sutuh dia kena ada bilik dia. Bukan sutuh, dia kena ada bilik dah. Dia ada ghurfah dia tu imam ni kan. Supaya dalam bilik tu dia boleh tukar baju, dia boleh standby dalam tu, dia nak apa? Tengok balik bacaan dia supaya sekali dia jadi tu imam tak salah. Kemudian dalam bilik tu kena ada satu pai ayak supaya tu imam ni kalau batal sembahyang boleh hitam tu. Kalau tu imam ni batal sembahyang dia boleh masuk dalam tu dan dia boleh sembahyang balik. Kan? Ni pada masjid lah, surau tak apa, tak ada masalah. Nak? Baik, dia kata apa? Janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempat biliknya. Para makmum hendaklah jangan bangun berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya, sekalipun sembahyang itu telah selesai diqamatkan, kerana berpandukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza uqimatis salah fala taqumu hatta taruni qad kharajtu." Artinya apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah kamu semua bangun berdiri sehingga kamu semua melihat aku keluar. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat sahabat bahasanya tu imam keluar baru hangpa pakat duduk langsung. Tu imam keluar baru pakat duduk langsung. Maknanya jangan keluar pi dulu. Jangan berdiri ramai dulu. Maknanya kenapa? Karena itu boleh mendatangkan satu permasalahan kepada tu imam. Dia pula akan rasa dia tu kelang kabut dan pi dalam keadaan tidak tenang, sembahyang tu tidak menjadi satu ketenangan pula dia itu. Nak? Dan dinakalkan dituliskan pada Syarah Muhazzab. Nak? Muhazzab ni kitab besar daripada Syekh Abu Hamid. Nak? Bahawasanya berkata ia mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah. Mazhab kita tu mazhab Syafi'i ya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ini Imam Ghazali. Bahawasanya adalah para makmum itu bangun berdiri selepas selesai muazzin daripada qamat, dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi dengan hadis iza uqimatis salah fala taqumu hatta taruni qad kharajtu. Baik, dia kata apa? Pendapat yang lain menjadi muskil apabila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu hangpa jangan bangun lagi. Walaupun tu imam habis qamat jangan bangun lagi sampai aku pergi ke tempat tu. Dia bagi Nabi naik ke tempat imam baru semua berkat pergi. Baru berguna di situ bila imam sebut sah tu. Jadi kalau semua dah pergi duduk di situ, tak imam tak sebut sah dah. Nak? Baik. Jadi dua perkara yang kita sembang pada malam ni. Pertama, apabila mana nak tu imam, apabila mana qamat dilaungkan, maka tidak ada lagi sembahyang sunat tahiyatul masjid, tidak. Sebelum ni kita ada bagi tahu juga tentang apa? Bila tuan-tuan sampai masjid, kita bersembang, masuk dalam kawasan masjid, kita bersembang yang nak panjang, maka tak ada sunat tahiyatul masjid. Sembahyang pun dapat pahala zikir aja, payah sembahyang sunat tak dapat. Yang kedua, tuan-tuan duduk sampai duduk dalam masjid tu baru bangkit sembahyang tahiyatul masjid, tidak ada lagi pahala sembahyang tahiyatul masjid. Dua. Yang ketiga, meletakkan sesuatu barang yang martabat dia lebih daripada rokok. Contoh dia letak kunci, dia tunduk sampai lebih daripada rokok, dia letak kunci, tak ada dah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian yang keempat, dia sampai di masjid pada hari Jumaat contohnya, dia makan ataupun dia minum dulu di kawasan masjid tu, baru dia masuk pergi sembahyang. Nak? Maksudnya dia sampai ni, dia duduk di kawasan tempat orang sembahyang dah. Tapi kalau masjid Seberang Jaya, dia di tempat tapak jualan tu, hang makan tu tak apa. Hang makan tu tak apa. Saya kalau naik sembahyang tahiyatul masjid boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ni masalah dia, makan jamuan hak dihidangkan memang tu duduk tempat sembahyang. Tak boleh. Kalau masjid-masjid kampung dia letak di depan pintu, ayak, pisang apa semua, jadi ambil tu. Ambil makan. Lepas dia makan tu, dia masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid tidak sah. Kenapa? Kerana dia makan dulu. At-tahiyah wal masjid ialah menghormati tuan masjid. Siapa dia? Allah. Sembahyang tahiyatul masjid ni seperti bersalam dengan Allah ataupun memberi salam kepada Allah.
Jadi kerana kita masuk rumah Allah. Jadi mana mungkin masuk rumah orang kita makan dulu, lepas tu baru keluar bagi salam. Mustahil. Maka masuk sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu keluar balik makan pisang. Baik pi orang nak kata apa pun. Nak? Kan? Tapi kalau dah masuk ni tak keluar dah kot. Mami noh. Mami kalau masuk nak keluar ni makan pisang. Tak keluar dah masuk tu dalam tu ah. Oh mami lena. Tak apalah. Yang GP. Kan? Jadi kalau tak pi, mami tahu zaman lah ni. Dia tahu ni Ustaz Uzair mana tak main sembahyang. Dia tanya. Kan? Lah ni mami jangan salah sikit lah. Lepas tangkap gambar masuk dalam grup habis wanted. Jaga. Ni. Tambah handsome lagu Bami pula, tangkap gambar pula cukup laku. Jaga. Kata tengok-tengok tak ada di Taman Wakaf, tak dapat dikesan dah Bami. Pasal tu. Jadi Bami jangan duk handsome sangat tak apa. Nak. Tak ada apa lah. Nak. Bami tak handsome pun tak marah. Kan? Kak Ji yang mau saya rasa orang lain tak marah. Lainlah lagu saya. Lawak Bami ya. Baik. Jadi kemudian yang kedua, jangan bangun. Nak, ada larangan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bangun melainkan imam telah berada di tempat imam. Nak? Kan? Itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, yang pertama kita belajar tentang bila sampai di masjid imam khamat, tak kira sembahyang apa, tak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid kecuali hari Jumaat. Nak? Tengah khatib baca khutbah, dia sampai, dia kena sembahyang juga qabliyah Jumaat. Syed, saya tanya soalan. Hari Jumaat ni qabliyah Jumaat ke qabliyah Zuhur? Okey. Syekh Mutawalli Syarawi kata qabliyah Zuhur. Sorry, qabliyah Jumaat. Okey. Tu Allah. Apa baru ni mai? Syekh Ali Jumaah kata qabliyah Zuhur boleh, qabliyah Jumaat boleh. Nak bembas dulu tu Imam Masjidil Haram hak buta. Dia pun lajnah daripada fatwa Haramain. Dia kata sembahyang qabliyah Zuhur. Okey. Jadi saya bila pusing-pusing jawapan tu, nak, jadi kesimpulan dia, oleh kerana hari tu nak sembahyang Jumaat, maka qabliyah tu menjadi qabliyah Jumaat. Itu hujah yang lebih kuat. Hari nak sembahyang Zuhur, maka dia jadi qabliyah Zuhur, kerana kita nak sembahyang Zuhur. Tapi tuan-tuan tengok adalah satu pendapat daripada golongan yang berhaluan kiri. Dia kata tidak ada wujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan tentang qabliyah Jumaat, melainkan qabliyah Zuhur juga. Jadi terpulang kalau nak pakai pendapat tu, tak ada masalah. Nak kan? Tak ada masalah nak sembahyang qabliyah Zuhur pun boleh, qabliyah Jumaat pun boleh, sah. Kedua-duanya dikira sebagai sah. Habis selesai masalah. Lagi benda tu boleh jadi kelih besar tu. Kan? Kita mana boleh ni kita main Jumaat. Pak Long ni kata tak boleh. Dia main Jumaat ni, qabliyah Jumaat. Yang kau ni kata tak ada ni, kata Nabi tak bisa buat ni. Dia qabliyah Jumaat. Hang ni tak betul. Kan? Bukan dekat hang tak betul. Tok guru hang mengaji pun tak betul. Dia melarut tu. Dia melarut dah tu. Kan? Dia hukum bagi tok guru kawan tu sekali tak betul. Lah ni pendapat tu umum. Tuan-tuan nak rasa betul hak Zuhur dipersilakan. Betul hak Jumaat pun dipersilakan. Yang tak betul apa dia? Yang tak betul yang mai tak sembahyang, tak betul. Tanya kata tu. Kan? Saya bisa jumpa masjid Bantan Jangguih, masa masjid Bantan Jangguih lama tu kan. Kan? Kita duduk sembahyang, saya mai lambat sembahyang di belakang. Dia relax sendak di tiang. Dia tak sembahyang. Dia dengar khutbah, dia lena sampai habis sembahyang. Yang tu tak betul. Saya pergi masjid tapi tak sembahyang. Sebab matlamat orang pergi masjid nak sembahyang kan. Tapi tak apa, kita kata dia letih lah. Pasal saya jumpa sekali lah. Kawan-kawan saya kata tak ada Ustaz, tiap minggu memang dia macam tu. Yang tu saya tak tahu. Pasal apa, saya jumpa dia sekali lah. Nak? Baik, dan selesai masalah tu. Jadi amalan yang sikit-sikit jangan lupa. Nak, kerana bulan Muharram belum meninggalkan kita. Bulan Muharram ni dikira sebagai bulan yang haram. Itu bulan nak yang mana Allah SWT menjadikan lebih daripada 70 peristiwa yang hebat. Jadi rebutlah kehebatan tu yang ada supaya dipindahkan kepada kita. Berusaha untuk menjadi baik ni, kerana apa?
Kerana syurga ni hanya untuk orang yang baik, bukan untuk orang yang pandai. Jadi minta ampun pada Allah setiap hari. Tak tahu nak mati bila. Mudah-mudahan satu istighfar Allah Ta'ala ampun 70 dosa, habis dosa semua. Kemudian minta pada Allah penjagaan daripada syaitan, daripada jin, baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Minta Allah Ta'ala makbul niat dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kekayaan dan kesihatan dengan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah ketenangan dengan berdoa pada Allah. Lain di ujung hidup kita ni, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak mau bagi kita kaya, dia bagi kita tenang pun, alhamdulillah. Ada kawan-kawan di sekeliling yang baik, jiran yang baik, alhamdulillah. Tanda mukmin yang berjaya ni 3 ya kan. Nak tahu orang yang beriman ni berjaya 3. Pertama, dia mempunyai jiran yang baik. Dia ada jiran yang baik, dia orang yang berjaya. Kemudian yang kedua, dia ada rumah kediaman yang luas. Maksud kediaman yang luas ni, dia balik duduk di rumah dia, walaupun rumah kecil, dia rasa tenang. Baiti jannati. Kemudian yang ketiga, dia ada kenderaan yang bermanfaat. Bukan hak laju, tak. Tuan-tuan jangan ingat kata kenderaan yang bermanfaat ni hak laju, kan? Bukan kata tuan-tuan beli motor besar laju ke, beli skuter warna putih laju ke, kan? Bukan hak tu. Nak beli apa kereta gambar lembu ke, kan? Tuan-tuan ada kereta gambar apalah, Audi ke, menentang apa ke, tu semua bukan kenderaan yang bermanfaat selagi mana kenderaan tu tidak boleh bawa kita balik pada syurga Allah dengan tenang. Itu dengan kenderaan tu boleh buat baik, bawa orang pergi klinik ke, bawa anak pinak makan kenduri ke, bagi mereka rasa lega, pergi bawa mereka pergi berjalan ke, kenderaan tu pergi mengaji ke, pergi masjid ke, kan? Baik, jadi 3 ni tanda mukmin tu beriman. Pertama, dia ada jiran yang baik. Kedua, kediaman dia luas, dia boleh ibadah dalam rumah dia. Kemudian yang ketiga, dia ada kenderaan yang bermanfaat. Selesai masalah tu. Jadi mudahan kita ni tergolong dalam golongan tu lah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, setakat tu dulu untuk malam ni. Allah wa rasul alam bil muradihi. Kita tangguh dengan tasbih kepada suratul al subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan shakirin hamdan sabirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim وعظيم سلطانك. اللهم فكنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر بتم بالخير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك وجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minni Allah syai'un ampun wa maaf dan dikasih bahasa silap kata baik pada Allah. Ku ambil itu kelemahan saya kemenangan saya. Hazabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.